Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, pertama sekali kita panjatkan kesyukuranlah kerana hari ini kita sekali lagi diberi kesempatan. Hari ini 2 Ramadan kan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk sekali lagi berada dalam bulan Ramadan, sekali lagi berpuasa dan sekali lagi solat berjamaah sama-sama. InsyaAllah kita cuba konsistenlah untuk buat benda ni. Baik, kita boleh sambung kot tafsir kita semalam. Cuma sebelum tu kita tadarus surah An-Naba lah. Kita baca sama-sama. Mungkin saya baca satu ayat, kemudian ikut pendek nanti. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul Azim. Baik, itu 40 ayat surah An-Naba. 40 40 ayat. Cuma macam semalam lah kita kata kita akan mulakan dengan sedikit tajwid. So bulan Ramadan ni dari hari ke hari kita akan cuba bagi kita explore benda baru lah dalam tajwid kan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit kan. Cuma semalam mungkin agak rushing kita sebut pasal hukum mim tu kan dengan nun tu. Kita mungkin boleh ulang sikit lah. Cuba tengok 2 ayat pertama surah An-Naba. Kan? Jumpa kan? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ni saya nak minta semua orang baca lah nanti. Gila-gila kan? Ni tengah hari ni ngantuk kan. Baik, kalau kita tengok dalam 2 ayat pertama tu, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Saya nak tekankan 2 huruf je. Huruf mim dengan huruf nun. Dekat amma tu ada huruf mim kan? Kan? Nampak Jadi huruf mim dengan nun ni special dalam Al-Quran. Dalam kita baca Quran lah. Kerana apabila mim dengan nun ada tasydid ke atas. Tasydid tu maksudnya sabdu. Kan? Yang macam W tu. Nampak Okay. Dia bukan sukun. Sukun tanda mati. Kan? Sabdu. Dekat amma tu. Kan? Jadi jumpa je sabdu atas mim. Automatik 2 harakat. Dengung. Wajib. Kan? Jadi kalau kita baca kalau kita baca amma yatasaalun, salah kan? Kena baca macam mana? Dia kena dengar amma yatasaalun. Dekat am tu panjang sikit.
Yeah. Macam tu juga dengan an-naba tu. Kan? Nun pun macam tu juga. Anin naba'il azim. Kita tak boleh baca anin naba'il. Tak boleh. Tak boleh. Aninna. Sebab tu kalau orang baca surah An-Nas, kalau betul part ni saja, banyak kali yang kita betul. Sebab An-Nas berulang kali benda sama. Nas. Selalunya kadang-kadang orang baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu salah. Kan? Kita kena baca macam mana? Macam aywa macam tu. Ilahin nas. Jadi nampak kan? Betul satu benda ni, dia akan jadi banyak benda lain. Betul. Sebab dia repetition. Macam tu je Quran sebenarnya. Kita nampak macam susah baca. Tapi dia tak susah. Senang je. Tapi dia benda tu berulang. Dan kadang kita kena praktik lah. Sebab kadang-kadang kita tahu teori tapi tak tahu masa baca kan. Tapi nak bagi tahu sekarang ni kita mudah. Sebab kita ada warna-warna semua. Tak tahu Quran macam mana. Tapi kalau Quran saya tengok ni dia ada warna. Dan kadang-kadang Quran sekarang ni pun banyak yang mudahkan kan. Kalau version saya punya, dia buat warna merah. Setiap kali atas mim, atas nun. Tapi tak tahulah macam mana kan. Jadi ni memudahkan jugalah kalau siapa yang mula-mula nak tu. Nak berjinak-jinak. Sorry, tak ada macam ni. Nak mula baca. Ada, dia kalau merah tu, kalau merah kalau hitam tu tak payah kan. Itu ayat tu begitu. So, makan itu ayat. Dia sebab warna tu based on Quran. Ada yang tak warnakan langsung. Jadi kita tengok Quran tu satu one by one lah kan. Kalau ayat yang kelima tu thumma kalla saya'lamun, dia macam tadilah kita sebut yang dengung tu pada huruf mim dan nun sahaja. Sebab tu yang lam tu tak ada warna merah. Jadi thumma kalla, kalla tu tak ada dengung. Dia tak ada thumma kalla, tak ada. Tak ada. Dekat thum tu je panjang. Thumma kalla. Boleh tu banyak sangat. Tu 2 rakaat je. Okey, boleh tak kita lama sangat Boleh tak kita ambil 2 ayat ni baca seorang-seorang? Tak apa Okey, kita mulakan dari mana? Ada. Panjang sikit. Tak apa. Oi, lari tu. Tak jadi dah ni. Dengung ke? Okey. Jadi satu lagi. Ada tepi dia. Anin. Oh, Quran. Anin boleh tu. Cuma kena sebab kadang-kadang kita harakat tu kita base on kita sendiri sebenarnya. Kalau kita baca laju macam 2 harakat tu sekejap lah. Kalau kita baca slow 2 harakat tu panjang lah sikit kan. Cuma kita boleh kira lah balik nanti 2 harakat tu panjang mana kita sendiri. Kan? Kita sentiasa upgrade diri kita. Okey, cik dia boleh cik dia. Alright. Oh. Alright. Baik. Ikut atau apa? Salah tu.
dengung sikit. Anin anin nabail. Dekat nin tu kena panjang sikit. Anin Tu kadang-kadang orang sebut tak dia dia Ah. kadang-kadang Panjang ke? Anin right. Alright. Sorok kan ni. Betul. Okey tu. Cuma panjang sikit lagi. Okey. Dekat mana? Dekat amma tadi ah. Cuba sekali lagi. Okey tu. Panjang sikit lagi. Alright. Nabail. Okey. Okey. Sadaqallahul azim. Jadi itulah kan hukum mim dan nun dengung. Jadi mim dan nun sabdu kena dengung. Jadi rasa boleh balik. Okey, itu hukum tajuk untuk hari ni kan. Jadi esok kita akan fokus benda lain juga, benda yang simple-simple je. Kan baca Quran tak susah pun kalau kita selalu upgrade selalu. Setiap hari sikit. Nanti esok nak tanya yang amma yang dasar yang tu pun ada tu dua yang tu tak ayat. yang tu panjang lagi, tapi yang tu kita tu kemudian lah. Kita fokus mim dan nun. Yang tu panjang. Yang tu 246. Dua boleh. Dua boleh 4 boleh 6. Sorry, yang tu tengok tadi nanti. Selalunya baca 4 kat situ. Mana dah tadi tak ingat. Tajwid kan. So esok kita akan tengok hukum lain pula lah. Jadi kalau kita baca hari ni Quran, berlatihlah benda tu kan. Bila kita baca hari ni contohnya juzuk 2, ada nak baca kat rumah juzuk 2, fokuslah baca benda tu. Contohnya dalam surah An-Naba tadi pun banyak je huruf nun dengan mim sabdu yang kita baca tadi. Macam contohnya ayat kelima tadi, thumma kan. Contoh lain pada ayat ke 16 ada wajanna. So kalau kita betul yang tu saja, dia akan jadi banyak kalilah kita baiki apa yang kita baca. Sebab sebenarnya tajwid ni benda yang berulang-ulang je kan. Jadi mungkin esok kita akan sambunglah tentang tajwid. Okey, habis tajwid. Sekarang kita sambung pada tafsir. Ataupun ada soalan pasal tajwid tadi? Weh, rekod. Cuba dengar baca macam ni. Tu satu kataan yang ayat. Satu lagi cara nak belajar tajwid, dengar qiraat ataupun qari baca. Contohnya Amma Yatasaalun ni buka siapa-siapa, Syekh Mahir ke, Mishari ke, siapa-siapa. Mana-mana. Kalau ada orang yang ada tape yang Quran saja boleh dengar juga. So tengok dia baca panjang mana. Kita tadi pun kita tahu dengung, tapi kadang-kadang ada yang pendek sikit dengung dia, ada yang panjang sikit. Kita boleh refer qori-qori tu, kita boleh ukur dengan kita sendiri. Kan? Okey, baik. Semalam kita cerita pasal 8 ayat pertama surah An-Naba. Cuma apabila kita cerita An-Naba ni, sekali lagi kan, An-Naba ni maksud dia apa? Berita besar. Perform lah. Ingat ke? Ingat tak ingat? Okay, An-Naba ni maksudnya berita kan. Berita yang besar, berita yang bukan kecil lah, berita yang signifikan, ada impact pada kita. Dan daripada An-Naba juga, ni bahasa Arab sikit. Daripada perkataan An-Naba juga, Naba ni lahir perkataan Nabi. Kita selalu guna Nabi Muhammad apa semua kan. Sebab dia pembawa berita. Kan, macam tu. Jadi dia ada kaitan. Kalau kita kata profesi ataupun apa, ramalan, tak. Bahasa Arab orang panggil tanabba. Dia membawa berita masa hadapan. Jadi perkataan bahasa Arab ni dia boleh berubah-ubah, morfosis kan. Dia boleh berubah-ubah.
Cuma An-Naba' tadi, kita cerita Anin Naba'il Azim tu, tentang berita yang besar ni. Kita kena tengok kat sini sebenarnya, satu saya tak cerita semalam. Berita besar ni bukan Nabi yang kata. Berita besar ni bukan kita yang kata, bukan manusia yang kata. Anin Naba'il Azim kat sini satu apa kita kata? Maksudnya Allah establish bahawa berita yang mereka bincangkan tu satu berita yang besar. Maksudnya kalau kita bincang, kita kata berita tu besar, mungkin tak besar mana pun. Kan? Berita yang kita rasa besar minggu lepas, bulan lepas, mungkin hari ni kita tak ingat dah pun. Dan mungkin juga kalau kita nak berita hari ni, contohnya berita kat media, berita dekat surat khabar, kadang-kadang tak penting pun. Kan? Pagi tadi saya baca berita apa? Saya rela bermadu. kita scroll ada. Kita taklah baca, taklah cari, tapi ada benda tu. Oh, sorry. Jadi kita macam apa function kita nak tahu benda ni kan? Apa signifikan? Bagi 10 sebab kenapa kita perlu tahu dia suka bermadu. Ikut mana dia lah, kan? Tapi itu masuk berita juga, kan? Jadi dalam surah ni nak kata An-Naba'ul Azim, dia berita yang besar, berita yang Allah bagi tahu benda tu besar. Kerana cerita tentang hari kebangkitan ni bukan umat Nabi Muhammad je yang perlu ambil tahu. Umat sekarang pun, maksudnya kita pun umat Nabi Muhammad lah. Umat sebelum Nabi Muhammad pun, umat akhir zaman sekalipun, kita hari ni pun, kita pada minggu depan pun, tahun depan pun, sentiasa akan perlu take note tentang perkara ni. Sebab dia perjalanan hidup kita. Kita cerita semalam kan, kita dah kata muka bumi ni adalah satu perjalanan yang bukan bermula daripada lahir sehingga kematian saja. Kita bermula lagi jauh awal pada alam roh. Dan kita tamat jauh lebih akhir daripada, jauh lebih panjang daripada kematian. Cuma kita dah sentuh 8 ayat pertama. Sekarang kita masuk ayat ke-9. Kan? Wa ja'alna naumakum subata. Jadi kita kata ayat ke-6 sehingga ayat ke-16 ni dia section kedua daripada surah An-Naba. Ayat pertama tadi tentang golongan musyrikin Mekah yang meragui tentang An-Naba'ul Azim. Kemudian section kedua ni tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Yang mana nak bagi tahu kat kita, kalau Allah boleh buat semua benda ni, boleh buat bukit, boleh buat matahari, boleh buat hujan, yang mana kita akan sentuh nanti, taklah susah Allah nak bangkitkan kita balik. Taklah susah Allah nak buat kita balik pada hari akhirat. Kan? Ayat ke-9, wa ja'alna naumakum subata. Jumpa tak? Kan? Maksud dia apa? Kan? Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah jadikan tidur kamu untuk berehat. Jadi kat sini wa ja'alna tu kami telah jadikan, naumakum tidur kamu, subata. Subata kat sini ni saya nak sentuh sikit. Subata ni perkataannya maksudnya terpotong asalnya, asal bahasa Arab. Kemudian daripada subata ni digunakan dalam ayat ni, dia refer kepada pada waktu malam kita perlu potong segala kegiatan kita pada tengah hari untuk berehat. Maksudnya Allah jadikan, sebab tu dah kalau kita tengok terjemahan tu, kami jadikan tidur kamu untuk rehat. Asalnya subata tu untuk potong. Sebab itu kalau kita tengok hari Sabtu, kataan sama kan, subata Sabtu. Hari Sabtu berkaitan juga dengan ayat ni. Sebab tu kalau kita tengok Quran sekali lagi, ada satu golongan tu kita panggil Ahlus Sabt. Kan? Cerita dia pasal apa dah? Ahlus Sabt. Golongan cerita dia tentang golongan Yahudi. Cerita dia tentang golongan Yahudi yang diberi ujian, yang mereka ni golongan Yahudi dia terpotong hari Sabtu dia daripada segala amalan. Dia tak boleh buat kerja hari Sabtu. Jadi pada hari Sabtu tu Allah bagi ujian kat mereka, mereka tak boleh tangkap ikan. Cerita dia, kan. Tapi ujian yang Allah bagi kat dia, pada hari Sabtu tu dah ikan mari. Kan. Dia jadi ahli Sabt dah, golongan hari Sabtu. Cerita dia mereka nak tangkap ikan hari Sabtu dah. Kemudian tak boleh, Allah tak bagi tangkap hari Sabtu. Mereka pun main helah, main tipu. Kaum Yahudi ni kan. Mereka tahan ikan ataupun mereka letak perangkap hari Jumaat. Mereka ambil ikan tu hari Ahad. So mereka tak memburu hari Jumaat. Tak memburu hari Sabtu. Tapi maksudnya dia memburu jugalah. Kan? Cuma dia main helah dengan Tuhan. Dia nak tipu Tuhan.
Jadi dalam Quran Allah celalah golongan Yahudi ahli Sabt ni yang buat macam tu, main helah ni kan. Cuma kembali kepada ayat tadi, waja'alna naumakum subata. Dan dalam bahasa Arab juga subata ni, Qaradawi kata subata ni juga satu metafora ataupun satu perkataan yang boleh digunakan juga untuk kematian. Waja'alna naumakum subata, kan, kat sini untuk berehatlah, tapi satu maksud yang menarik lah, satu maksud yang lembut dalam Al-Quran ni, subata juga boleh digunakan untuk maksud kematian. Sebab memang kita waktu tidur pun kita mati kan kita kata tidur tu kematian yang kecil kan. Sebab tu ada satu kata-kata ataupun nasihat Luqman, saya tahu status dia macam mana, Qaradawi letak kat sini, ya bunayya kama tanam fatuqad kadzalika tamutu fatunshar. Wahai anak, Luqman wasiatkan kepada anak dia, saya tak tahu status dia macam mana, cuma ada dalam tafsir Qaradawi kat sini, sebagaimana kamu tidur kamu akan dibangkitkan, begitu juga kamu meninggal dunia kamu akan dibangkitkan. Maksudnya mati dengan tidur tu lebih kurang je lah kan. Sebab tu sekali lagi lah ayat ni diletakkan kat sini nak membuktikan bahawa sebagaimana Allah boleh bangkitkan kita pagi-pagi bangun tidur macam tak ada apa-apa, Allah juga boleh bangkitkan kita selepas kematian. Sebab benda sama je kan. Macam tu. Sebab tu Allah letak ni sebagai petanda bahawa Allah boleh kat saja bangkitkan kamu selepas kematian. Waja'alna al-laila libasa. Ayat seterusnya. Ni satu lagi tanda kekuasaan Allah lah. Maksud dia waja'alna al-laila libasa. Maksudnya apa? Dan kami telah jadikan malam sebagai pakaian. Kan? Yang melindungi. Okey. Waja'alna al-lail tu kita fahamlah kan. Dan Allah dah jadikan malam waktu untuk kita berehat dan sebagainya. Kenapa digunakan perkataan libasa kat sini? Ini juga menarik sebenarnya. Kan. Kalau kita baca Quran pun ada juga perkataan lain guna libas. Contohnya kunna libasul lahum, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kan. Tu ayat tentang bulan Ramadan lah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dibenarkan bagi kamu lelaki muslim untuk menggauli isteri kamu pada malam bulan Ramadan, malam puasa. Mereka wanita tu libas bagi kamu dan kamu libas bagi mereka. Perkataan yang sama, libas. Melibas. Cuma libas dalam ayat tu kita ada banyak tafsiran lah. Antaranya wanita ni dia melindungi suami dia dan suami dia melindungi dia sebagaimana pakaian melindungi badan. Boleh juga kata semua tu kedua-duanya saling melengkapi antara satu sama lain dan semuanya boleh kita terimalah maksudnya. Dan sini juga digunakan perkataan libasa kerana malam itu sendiri menjaga kita. Pada waktu malam itu melindungi kita, kan? Kemudian waja'alna an-nahara ma'asha, dan dijadikan waktu siang ma'asha. Ma'asha maksud dia untuk mencari rezeki, kan? Ash tu hidup. Kan ramai sekarang nama Aish, kan? Aish. Daripada perkataan Asha lah. Ma'asha untuk cari rezeki, untuk cari kehidupan. Jadi kat sini Allah bagi tahu malam waktu untuk kamu berehat, malam ada kegelapan untuk melindungi kamu, siang untuk kamu cari rezeki, kan? Ini sistem yang Allah atur, kan? Jadi orang yang rasa Allah tak boleh bangkitkan, rasa Allah tak ada kuasa untuk bangkitkan balik manusia, cuba cabar sistem ni, kan? Kalau kamu rasa hebat sangat, cuba tukar benda ni. Siapa boleh buat? Tak ada siapa boleh buat, kan? Jadi ini juga antara bukti lah bahawa Allah ada kekuasaan tu yang kalau kita semua sepakat nak cabar pun tak boleh siapa-siapa nak cabar, kan? Ide pun tak boleh nak buat kerja malam. Dia tak ada. Okey, kemudian wabanaina fawqakum sab'an shidada. Ayat selepasnya wabanaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami binakan juga di atas kamu sab'an shidada. Apa sab'an shidada? 7 langit, kan? Maksudnya Allah binakan juga, kan? Sebab di sebalik alam yang kita tengok daripada kita sebagai pasangan,
um, bulan, gunung ganang, manusia dan sebagainya. Allah gunakan juga alam sebagai, maksudnya alam ni macam alam angkasa lah, bulan, bintang, matahari. Allah gunakan juga sebagai petanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita banding alam yang besar ni, yang juta-juta tahun cahaya nak sampai kepada kita, contohnya kan, apalah sangat kita yang kecil kat atas muka bumi ni kan. Kalau kita tengok, sebab anak saya dia minat bulan bintang ni, kan ada dibuat perbandingan kan, saiz bulan, kemudian saiz bumi, kemudian saiz marikh, marikh kecil lagi, dan bumi, kemudian mushtari apa semua, kemudian pergi pada bintang, pada matahari, pergi pada bintang lebih besar pada galaksi dan sebagainya. Rupanya akhir saya bumi kita tak nampak pun kat mana, kan? Dan hatta bumi pun kita tak nampak pun kita kat mana. Dan kita lah, Malaysia pun tak tahu kat mana kan, kalau kita tengok dari situ. Jadi nak kata kecilnya manusia sebenarnya dalam sistem Allah SWT. Cuma itulah, saya bila fikir tentang perkara tu, selalu rasa macam, ya memang kita kecil kan atas bumi kan, tapi betapa rahmatnya Allah kan. Walaupun kita kecil atas muka bumi, kecil dalam angkasa ni, dalam galaksi yang besar ni, tapi Allah janji kalau kita doa kat dia, Allah dengar kita. Kan? Jadi macam dari satu sudut, kita ni tak ada apa-apa, tapi rahmat Allah pada kita kan. Kita ni siapalah sangat kan, dengan selalu buat dosanya. Tapi rahmat Allah tu ternyatalah luas untuk kita. Dan ini juga antara satu petanda bahawa maksudnya langit ataupun angkasa tu satu lagi petanda kekuasaan Allah lah. Kemudian ayat selepasnya, waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna, dan kami jadikan. Ni ayat ni berulang-ulang kan. Tadi khalaqna, ja'alna, kedua-duanya bawa maksud dan kami jadikan. Okey. Siraj, apa maksud siraj? Okey. Kat sini dia letak apa? Kalau dalam tafsir dia kata matahari kan. Okey, siraj dalam bahasa Arab asalnya maksud dia lampu. Oh, lampu. Oh, mantap lah. Sebab sama. Tapi itulah, siraj dalam bahasa Arab lampu. So kita boleh kata sirajan munira, lampu yang menyala kan. Okey. Dan kami jadikan siraj, cahaya ataupun lampu, dalam konteks ni matahari, wahaja. Wahaja ni maksudnya satu yang menyala, yang menyinari kan. Kat sini yang terang benderang cahaya dia. Dan ni juga satu petanda kekuasaan Allah juga kan, yang mana kita, tak ada siapa boleh nafikan. Dan jauhnya matahari dengan kita, 8 minit cahaya dia nak sampai kat sini kan. Tu sekali lagi lah, kita nak bayang betapa besarnya alam ni. 8 minit cahaya nak sampai kat sini. Maksudnya kalau kita suruh lampu kat sini sampai bangunan sana, sekejap kan. Tapi nak kata kalau matahari tiba-tiba sekarang ni gelap tiba-tiba, 8 minit lepas ni baru kita perasan. Sebab cahaya tu baru sampai kita kan. Nak bagi tahu besarnya. Tu tak kira bintang lain lagi yang lebih jauh pada tu. Bila dia dah tak ada, jutaan tahun cahaya baru kita tahu yang bintang tu dah mati. Kadang-kadang mungkin tengok bintang malam tu, bintang tu dah tak ada pun. Nak bagi tahu betapa besarnya alam Allah Subhanahu Wa Taala buat. Dan ini juga satu petanda lah pada orang yang melihat semua benda ni kan. Kadang-kadang kita tak ambil note sangat benda ni kan. Tapi saya nak cerita, sebab kita dilahirkan sebagai seorang Islam, mungkin kita tak rasa, tak appreciate sangat benda ni. Ada seorang ulama ni daripada Iraq, nama dia saya tak ingat, tapi As-Samirai. Dia banyak menulis tentang bahasa Arab dan Quran. Saya banyak refer buku dia. Tapi pada satu zaman, pada satu saat dalam hidup dia, dia ni mengaku yang dia atheist tau. Dia kata aku tak percaya Tuhan. Dia dah baca Quran, dia dah tengok semua benda, tapi dia tak percaya Tuhan. Dia tak ni tak cukup untuk membuatkan hati dia masuk Islam. Yang buatkan dia masuk Islam, dia tengok haiwan. Dia tengok penyu kat laut. Siapa yang ajar penyu tu keluar daripada pasir pergi kat laut? Mak dia tak ajar. Kan? Mak dia tinggal anak kat situ, telur kat situ. Kalau kita tengok haiwan-haiwan macam ni, ramai orang masuk Islam sebab benda-benda yang alam macam ni. Alam kan. Kita tengok angkasa, kita tengok angkasa pun ada tengok nebula yang sama macam Ar-Rahman beritahu. Benda ni bagi kita kepercayaan lah. Bukan nak kata Al-Quran ni kitab sains, taklah.
Tapi ada perkara-perkara yang selari dengan sains moden. Macam kita kata semalam, autada kan, pun selari juga dengan penemuan sains. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Seterusnya. Ni kita mungkin berhenti pada ayat 16 lah dekat wajannatin alfafa kan. Macam lewat banyak masa. Okey, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna maksudnya dan kami turunkan. Sebab tu kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr kan, kami turunkan. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan daripada mu'sirat. Mu'sirat ni maksudnya apa? Hujan kan. Kalau kat terjemahan dia kata apa? Mu'sirat kalau kita tengok terjemahan saya dia kata awan. Awan kan. Cuma mu'sirat ni satu lagi perkataan asal dia asir. Pandai. Mantap dia ni. Boleh balik ni. Sudah masa. Balik tu. Okey, kalau bahasa Arab asir maksud dia apa? Jus Okey. Asir kita panggil jus. Sebab asir tu kita keluarkan air tu daripada buah. Kan? Tu asir. So mu'sirat kat sini maksudnya hujan, maksudnya awan, kerana daripada awan tu turun hujan. Sebab tu digunakan mu'sirat merujuk pada awan. Kalau kita ada mu'sirat, mungkin kita tak faham kadang-kadang, tapi bahasa Arab ni dia gunakan juga benda yang macam tu. Benda yang keluar daripada sesuatu. Kan? Kalau jus kita nak asir. Ma'an, ma' tu air lah. Kan? Sajjaja. Sajjaja maksudnya apa? Yang mencurah-curah. Maksudnya munsabban bikathrah, benda yang banyak lah kan, yang turun banyak. Tak ada air terjun kan hangat. Yang banyak lah kan. Ni pun sekali lagi lah, kalau tak ada air hujan macam mana manusia nak hidup? Linukhrija bihi habban wa nabata. Untuk kami keluarkan daripadanya, daripada apa? Daripada air, pandai. So bihi tu merujuk pada daripada air hujan, habban wa nabata. Habban tu apa? Biji-bijian. Nabata tumbuh-tumbuhan. Sekali lagi nak bagi tahu kekuasaan Allah. Daripada benda yang tak ada, tiba-tiba Allah boleh bangkitkan pokok, boleh keluarkan. Macam tu juga manusia, daripada tak ada boleh je dibangkitkan balik. Macam mana pokok? Kamu tak tengok ke pokok tu? Daripada tak ada tiba-tiba keluar. Kemudian boleh keluarkan buah macam-macam kan. Sama je dengan manusia untuk dibangkitkan balik. Kenapa yang ni kita kata boleh, yang tu tak boleh? Itu logik ni lah. Wa jannatin alfafa. Jannat ni apa? Kebun kan. Selalu kita guna perkataan jannat ni, tapi kita guna jannah. Jannah tu singular untuk jannat ni. Jannah tu maksud dia air. Jannah tu syurga. Boleh juga digunakan kebun. Kebun. So tak tahulah correlation antara jannah dan kebun dengan syurga tu, mungkin disebabkan tahu tu kita sebut malam kali lah. Cuma nak bagi tahu perkataan bahasa Arab ni ada satu perkataan yang satu perkataan dia boleh bawa banyak maksud. Contohnya jannah ni lah kan. Kalau kita kata sehingga ke jannah, boleh sehingga ke kebun. Kan maksudnya. Sebab dia ada banyak maksud. Wa jannatin alfafa. Dan kami jadikan juga daripada air hujan tu bukan setakat biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, bahkan jadikan juga jannat. Jadikan juga jannat. Jadikan kebun-kebun yang alfafa. Alfafa maksudnya bertahu-tahu, yang lafif asalnya. Lafif asalnya kalau satu, tapi alfafa ni yang sangat bercambah-cambah. Maksudnya daripada tak ada apa-apa, daripada air hujan jadikan macam-macam. Daripada yang tak ada, kering kontang, tiba-tiba dengan hujan jadikan tumbuhan, jadikan kebun yang besar. Kenapa nak kata manusia tak boleh dibangkitkan? Jadi ini bahagian kedua lah surah An-Naba. Kerana kita sebut semalam kan, surah An-Naba ni kalau ikut tafsir Al-Qaradawi, beliau bahagikan surah An-Naba ni kepada 6 section. Tafsir yang berbeza dibahagikan berbeza lah. Cuma Al-Qaradawi bahagikan kepada 6 untuk memudahkan kita baca. Jadi kalau section pertama untuk perangai kaum musyrikin Mekah,
Section kedua ni tentang kebesaran Allah untuk membuktikan bahawa Allah boleh bangkitkan juga manusia. Yang kamu ragui itu tak berasas pun sebenarnya. Nampak Allah tak jawab jawapan tu secara direct kan. Allah tak kata mereka meragui tentang hari kebangkitan. Allah tak kata aku boleh buat hari kebangkitan. Allah tak kata macam tu. Sebab kalau kita kata macam tu, dia perlukan bukti. Tapi Allah bagi bukti terus untuk kita fikir bahawa kenapa tak boleh? Akhir sekali kan, untuk kita sampai pada conclusion tu. Dan insya-Allah esok kita akan pergi kepada tajuk lain, section lain, iaitu min masyahid yaumil qiyamah. Allah nak ceritakan pula tentang hari akhirat nanti. Sebab Allah dah buktikan bahawa benda tu boleh berlaku. Jadi Allah nak cerita apa yang akan berlaku. Ke mana manusia ni akan pergi. Jadi kita cerita tadi kan, jalan macam kehidupan kita ni satu perjalanan. Dan akhir sekali akan ada dua sahaja jalan yang kita akan tuju. Sama ada syurga ataupun neraka. Dan itu diterangkan dalam surah An-Naba ni. Jadi cantik lah sebenarnya. Kan? Dia cerita tentang satu perjalanan. Dan akhir sekali diakhiri dengan syurga dan neraka. Supaya manusia ni boleh pilih ke mana hala tuju dia. Dia satu message yang sangat kuat lah sebenarnya surah An-Naba ni. Tapi apapun kita tengok esok tentang ayat daripada ayat daripada 17 sehingga 20 tentang kejadian pada hari kiamat insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.